Okey, salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pembelajaran pendidikan moral hari ini, cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan sikap menjaga adab di tempat awam. Okey, sikap menjaga adab di tempat awam. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks pendidikan moral kamu ke surat 133. Okey, tengok di sini ya. Okey. Sikap menjaga adab di tempat awam hendaklah dihayati dan diamalkan oleh setiap individu. Amalan beradab di tempat awam mempunyai kepentingan yang banyak, termasuklah seperti di bawah. Okey, kamu boleh tengok di sini ada ditunjukkan antara kepentingan beradab di tempat awam. Pertama, penting untuk menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan. Okey, kalau kita gunakan kemudahan yang ada di tempat awam dengan cara berhemah dengan elok, maka akan kurang risiko untuk berlakunya kerosakan kepada kemudahan tersebut. Jadi ini boleh menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan. Yang kedua, kemudahan awam boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Kemudian kemudahan selesa dan selamat digunakan juga boleh meningkatkan imej negara dan melatih diri berdisiplin dan mematuhi peraturan. Okey. Seterusnya kita akan tengok contoh perlakuan beradab dan tidak beradab di tempat awam. Okey, ini contoh tingkah laku beradab di tempat awam dan juga tingkah laku ataupun perlakuan tidak beradab di tempat awam. Kita tengok yang pertama, perlakuan beradab di tempat awam, menggunakan harta benda awam dengan baik. Yang kedua, menggunakan tong sampah yang disediakan. Yang ketiga, menjaga adab dan kelakuan di tempat awam. Yang keempat, menggunakan air ditandas mengikut keperluan. Dan yang kelima, memberi laluan kepada orang ramai. Manakala contoh perlakuan tidak beradab di tempat awam, yang pertama, merosakkan harta benda awam atau juga dikenali dengan vandalisme. Yang kedua, membuang sampah di merata-rata tempat. Yang ketiga, pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan tanpa batasan. Dan yang keempat, membiarkan bilik air tidak ditutup selepas menggunakannya. Ini kita elakkan daripada berlaku okey, kerana ia akan menyusahkan banyak pihak selain daripada menyebabkan pembaziran air. Yang kelima, menghalang laluan orang ramai. Okey, seterusnya tengok di sini. Amalan beradab di tempat awam merupakan aspek yang amat penting untuk menjamin kelestarian dan keharmonian masyarakat. Amalan beradab di tempat awam perlu diutamakan dalam kehidupan setiap individu demi kebaikan dan kesejahteraan semua. Okey, tengok di sini ada perbualan antara beberapa rakam di sini. Yang pertama, tengok di sini dialog dia. Okey, saya amat gembira dan bangga apabila dapat menjadi seorang rakyat yang menjaga adab ketika berada di tempat awam. Yang kedua, okey, rakan dia jawab, betul kata kamu Siu. Okey, selain itu kita dapat menjimatkan perbelanjaan negara daripada membaik pulih tempat awam yang rosak akibat tindakan segelintir individu yang tidak bertanggungjawab. Okey. Kemudian jawab lagi kat sini, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan di tempat awam seperti di tempat menunggu bas ini. Kita tidak boleh menconteng dinding, membuang sampah berata-rata dan melakukan perkara yang boleh mendatangkan kerosakan. Okey, ya, saya setuju apabila tempat awam ini bersih dan selesa, imej masyarakat dan negara akan meningkat. Okey, jadi kesimpulannya di sini, kalau kamu tengok daripada perbualan dua rakan ni, adalah penting untuk kita jaga kemudahan yang ada di tempat awam. Okey, supaya kemudahan itu dapat memberi manfaat kepada orang lain dan dapat digunakan dengan baik juga oleh orang lain dan dapat mengelakkan daripada ianya rosak. Okey, adab di tempat awam perlulah dijaga kerana hal tersebut
mencerminkan pribadi yang dimiliki oleh seseorang individu. Oleh itu, kita perlu sentiasa mengamalkan nilai berhemah tinggi, kesederhanaan, harga diri dan rasional ketika berada di tempat awam supaya tempat awam terjaga dan masyarakat gembira menggunakan kemudahan yang disediakan. Okey, sedikit info di sini kalau kamu tengok. Maksud kelestarian merujuk kepada keadaan atau persekitaran yang tidak berubah atau terpelihara seperti asal. Itu yang dimaksudkan dengan kelestarian. Okey, cikgu teruskan. Okey, tengok di sini. Teliti dan fahami kerajaan akbar di bawah. Budaya vandalisme perlu ditangani. Okey, budaya vandalisme perlu ditangani. Ini kerajaan akbar. Okey, Kuala Lumpur di bawah Akta Kerajaan Tempatan 9 Undang-Undang Kecil Vandalisme, sesiapa yang didapati merosakkan harta benda awam boleh didenda dengan membabitkan Rn2000 atau penjara tidak melebihi setahun jika sabit kesalahan. Tindakan yang lebih tegas perlu dikenakan kepada pesalah agar menjadi teladan kepada individu yang lain. Jadi itu antara beberapa perkara yang cikgu nak kamu faham tentang adab ataupun tingkah laku yang perlu kamu lakukan semasa menggunakan kemudahan awam dan juga tingkah laku yang tak boleh kamu lakukan semasa kita menggunakan kemudahan awam. Okey. Tengok di sini, ini latihan untuk kamu. Cikgu nak kamu buat latihan ini. Boleh rujuk dalam buku teks pendidikan moral kamu ke surat 135. Cikgu baca kat sini arahan dia. Cari maklumat dan kena pasti tingkah laku positif dan negatif di tempat awam daripada kerajaan akbar yang lain. Okey, kemudian lengkapkan jadual di bawah. Okey, cikgu nak kamu salin jadual ni dalam buku latihan pendidikan moral kamu. Kemudian tulis ni tingkah laku positif, tingkah laku negatif. Kamu kena tahu tingkah laku positif ni adalah tingkah laku yang baik yang perlu kita amalkan semasa kita gunakan kemudahan awam. Manakala tingkah laku negatif ni adalah tingkah laku yang tidak boleh kita lakukan. Tingkah laku yang tidak baik. Yang tak sepatutnya dilakukan semasa kita gunakan kemudahan awam. Contoh yang kat sini, pertama, tingkah laku positif membuang sampah ke dalam tong sampah. Ini tingkah laku baiklah. Manakala contoh kedua, menconteng dinding dan tandas awam. Ini adalah tingkah laku negatif yang tak boleh dilakukan. Yang kedua, 3, 4, 5, ini cikgu nak kamu tulis dan cari maklumat ni, tingkah laku positif. Daripada mana kamu nak cari? Daripada kerajaan akbar ataupun artikel yang kamu boleh baca daripada internet, online. Kamu tulis kat sini, tingkah laku positif. Tulis 1, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Manakala tingkah laku negatif pun sama, kamu cari daripada kerajaan akbar ataupun artikel-artikel dalam talian, dalam online, boleh tulis kat sini. Ini kamu buat dalam buku latihan pendidikan moral kamu. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Dan kalau ada sebarang masalah yang kamu tak faham, boleh tanya cikgu dalam Telegram. Okey, alright. Sekian, terima kasih.